Okay, Assalamualaikum. Salam Rabu 24 Februari 2021 dan sekarang jam 1.05 petang. Okay, video kali ni saya nak cerita pasal MACD. Kalau perasan, sepanjang bulan ni saya selalu update ataupun upkan posting berkenaan screener yang cerita pasal MACD tu. Kalau siapa perasan lah. Dan setiap kali, bukan setiap kali, selalunya macam saya kata sebelum ni, setiap kali saya hantar posting sama ada FB ataupun YouTube, ianya berkisar dengan keadaan semasa. Jarang saya posting mengarut-ngarut lah, kecuali macam pasang lagu ke apa semua tu just untuk mengisi masa lapang. Okay. So jadi hari ni kita nak tengok macam mana nak gunakan MACD tu. Okay, pertama sekali saya nak bagi tahu yang saya tidak menggunakan MACD dalam trading. Dulu masa mula, siapa sajalah kalau mula-mula belajar tak guna MACD tu memang orang kata memang tak sah lah kan. Jadi saya bukanlah orang yang mahir untuk menceritakan pasal MACD. Dan kalau perasan pun saya memang bukan jarang lah, tak pernah pun nak fokus 100% pada nak fokus 100% pada MACD. Jadi apa saja yang saya tunjuk hari ni, kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Okey, apa yang kita boleh pakai MACD ni? Kita boleh gunakan MACD ni selain daripada kita melihat dia punya rupa bentuk, kita boleh gunakan dia sebagai salah satu filter dalam kita punya screener nanti. Okey. So ni contohlah saya nak cerita. Untuk yang ini saya rasa saya nak buang dulu price volume ni. Jadi kita akan tambah MACD. Okey. Biasalah kalau MACD ni orang kata nak bersilang kan. Bersilang. Jadi kalau kita tengok chart ni, contoh chart ASEAN ni bersilangnya, so bersilang ni kat sini, silang kat sini, bersilang kat sini, sini. Okey, kalau siapa-siapa yang tak suka tengok bersilang, dia boleh padam yang silang-silang tu dan cuma fokus pada histogram saja. Sebab histogram ni bila MACD line bersilang dengan dia punya signal line, dia akan jadi positif lah. Daripada kosong, dari negatif jadi positif. Jadi sebenarnya histogram ni sama aja cerita dengan yang bersilang tu. Ni, cerita dia sama aje. Cuma dia buat dalam bentuk satu garisan. Ada orang suka tengok garisan, satu lagi orang suka tengok histogram. Kalau orang tu mahir guna histogram, sama je lah cerita dia dengan yang garisan ni lah. Walaupun kadang-kadang contoh macam ni kan, orang punya divergent lah apa semua, pun boleh difokus. Tapi sebab saya fokus lebih kepada trend, maknanya saya perlukan trend. Trend maksudnya dia naik turun, betul, naik turun. Jadi boleh pakai MACD tu. Cuma MACD ketika chart tu sedang trend naik lah, itu lebih mudah pakai. Tapi kalau untuk yang bawah-bawah ni agak saya skip lah. Saya skip. Okay, tapi tak apa. Bila kita nampak, contohlah macam pada ketika bawah ni lah kan, kita nak cari kawasan yang macam ni. Okay, kita tak nak cari yang kat atas ni, konon-konon nak cari orang yang terawal lah. Tapi saya akan tunjuk dia punya pro and cons. Kalau pergi pada screener balik, so saya dah tunjukkan filter tu hari. Okay, ni salah satu contoh lah contoh. Okay, abaikan dulu average price ni, shareholding ni pun biar dulu. Okay, kita ambil untuk MACD. Dekat dalam trading view cuma ada dua saja. Dia punya setting dia, MACD level 12.16 dengan MACD signal 12.16. So level yang color biru tu, line warna biru tu, dan signalnya line warna orange tak salah saya. So nanti benda ni boleh tengok balik. Ni MACD warna biru, signal warna orange. Ini by default. Kalau kata kita nak tukar boleh. Jadi bukan orang kata kenapa platform lain warna hijau ke apa semua. Jangan pening-pening benda tu. Ini memang color boleh tukar.
tak ada masalah. Cuma by default dia macam tu. Okay, untuk filter tu, disebabkan kita ada 2 MACD saja, MACD, dan tujuannya saya nak cari yang di bawah ni. Jadi saya buat macam ni. MACD level saya nak dia di bawah kosong. Jadi nilai dia akan negatif lah. Dan MACD signal ni berada di bawah MACD level. Dia cerita dia dah cross dah. Dia dah cross. Dia bukannya terus cross. Ni sebab dia cerita dia dah cross. Dia dah cross. Dan 2 MACD level ni masih lagi di bawah kosong. Kalau ada histogram dalam ni, sekejap saya tengok ada histogram tak? Tak ada. So bila tak ada, kita cuma boleh pakai MACD ni je lah. Kalau ada histogram senang, kita cuma pilih je histogram sama dengan kosong, dah. Above kosong. Tadi kita dah tengok sebelah sini tadi, kan dia punya silang tu mesti histogram akan jadi hijau kan, positif. Jadi kalau itu saja, nanti dia jadi banyak. Tapi saya kecilkan je lah. Macam biasa saya punya ni, average volume 30 hari ni saya ambil 500k. Kalau nak cari yang bawah-bawah, jangan letak volume terlalu tinggi, dunia average. Sebab kadang-kadang biasanya volume dah masuk, average tu dah jadi banyak. Bila start tu dah start, dia dah naik dah. Jadi kalau kita nak cari bawah-bawah, kena kurangkan sikit. Tapi jangan terlalu kurang sangat, nanti jadi banyak. Macam ini pun ada 85. Lepas tu total share outstanding ni sajalah saya letak bawah 2B lah. Sebab kalau siapa-siapa perasan, dalam bulan Januari dengan Februari ni banyak yang stok ringan-ringan kena goreng kan. Nak buat market cap pun boleh. Tak kisahlah, janji benda yang boleh orang kata dikurangkan dia punya filter dia. Tinggal 85. Kalau boleh jangan campur aduk sangat. MACD ni kita dah buat. Lepas tu kita nak tambah lagi moving average bersilang 10, 20 ke 5, 10 ke, tak payah. Bila kita dah pakai MACD tu cukup. Sebab kalau tambah lagi, memang kita mungkin boleh kurangkan stok. Boleh cubalah. Saya malah nak cuba sebab hari ni cerita MACD. Tapi dia memeningkan je, buat pening kepala. So lain-lain ni boleh tambah kalau nak. Kalau nak boleh tambah. Okay, kalau kita perhatikan pada screener. Okay, contohlah. Okay. Disebabkan kita tak cari yang dia cross, jadi dia masih lagi di bawah. Jadi kalau kata hari 10 hari bulan ni cukup syarat, dia akan keluar. 11 hari bulan cukup syarat, dia akan keluar. Kalau ikutkan MACD cukup syarat, tapi saya tak pasti dia punya volume tu cukup tak. Yang ni cukup keluar. Yang ni cukup syarat. Jadi dia akan keluar. Screener yang ni kalau buat memang hari-hari akan keluar. Sebab saya tak set untuk yang cari cross saja. Kalau ikut kat sini, memang kita kata, wah ni kalau beli paling awal, bagus lah kan. Dia kat sini cross pada hari ni. Kalau kita hold, naik banyak juga ni, 2% naik dah. So kalau kita beli kat sini pun kita cross, ni cross, tahan, tinggi naik dia. Okay. Memang kalau kata jadi tu jadilah. Contoh macam ni. Okay, yang tak jadi, kita hold sampai dia keluar balik. Ke mana pergi dia? Tak pergi juga. Jadi untuk yang di belah-belah bawah ni, sebab tu di bawah, bila MACD di bawah ni, dia tak menunjukkan dia punya trending up, menaik lah. Dia lebih kepada apa orang kata, memang dia ada swing. Sebab tujuan MACD ni swing. Tapi kalau kita pandai terjemahkan ikut fasa chart pada ketika itu, biasanya di bawah-bawah ni lah permulaannya dia punya orang kata macam dasar dia lah. Ataupun phase 1 lah. Kalau kita ada phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 kan, ini fasa 1. Biasanya kat bawah. Ni bila dah guna MACD ni, kalau boleh kita tengok chart tu berada macam mana kedudukan dia lah. Jangan guna MACD ni ketika dia sedang macam ni.
menurun. Kita pun tak tahu dia nak turun. Macam ni lah. Saya ulang balik, saya ni bukanlah pandai guna MACD dan saya bukan tak pandai guna, saya tak pandai nak terjemahkan dia dalam bentuk trading. Semua orang pun macam tu, pandai guna, pandai tengok, tapi biasanya selepas kejadian. Saya ambil contoh yang ni lah. Ni permulaan dia ni kan. Sekarang kat mana kita letak stop loss? Senang cerita, kat mana dia silang tu, selagi dia okey, tak bocor bawah, okey lah tu. Okey lah tu kan. Sebab kalau ni bersilang, kita mengharapkan kalau ni bersilang terus naik. Tapi kalau nak letak stop loss kat situ pun macam ni kan, letak stop loss kat situ, lambat dia pergi. Jadi saya tak dapat nak kata nak gunakan benda ni yang belah-belah bawah ni sebagai trading plan. Bila saya dah tak boleh buat, saya tak nak. Jadi tak payahlah saya kata, tak payah pening-pening lah kan. Saya fokus lah. Cuma ni ada divergent kan. Divergent ni jadi masa bila? Bila dah naik pun kita nampak lah, oh dia divergent. Tapi kalau kita nak tahu divergent tu macam mana, kena buka chart pada ketika kejadian tu. Besarkan chart tu. Dan perhatikan. Kalau waktu ni tak mampu nak beli, tak sanggup nak beli, walaupun kita dah membayangkan ada divergent, macam mana kita nak ni? Okay. Sebab tu saya kata kalau chart ni kalau okey, tunggu dia naik atas purple line. At least lah dia buat satu trend ke atas. Ini pun naik juga, naik turun kan. Lepas tu pandai-pandai lah. Okay, yang selalunya untuk screener ni, kalau kita ambil ni dah terlepas lah. Biasanya kalau berada di sekitar bawah-bawah ni, kalau kita tambah RSI tu akan tersangkut dekat 50. Kebiasaannya dari bawah dia tersangkut dekat 50 sebelum cuba melepas naik ke atas lah. Ya, saya tengok RSI mana RSI. Pada ketika ni biasanya dia akan berada di bawah 50. Memanglah semua di bawah 50, cuma dia tersangkut. Okey. Contoh ni masih di bawah 50. Yang ni baru lepas 50 harga ke atas. So sepanjang-panjang ni walaupun dia cuba lepas-lepas 50 tapi masih tak pergi ke mana. Dan kenapa saya tak tambah RSI dalam saya punya trading? Sebab saya punya purple line ni dah sama macam RSI ni. Kalau dia tak lepas, harga tak lepas purple line ni, RSI dia masih kat gitu-gitu je lah. Maknanya dari bawah, ni katalah oversold, sangkut kat situ je. So ni oversold, berjaya lepas. Harga pun selalunya akan naik daripada atas purple line. Boleh buka sendiri. Macam ni kan. Dia lepas, RSI lepas. Tapi harga ada tak dia close kat atas purple line? Tak ada. Tunggu waktu bila? Waktu dah ada di atas purple line. Super juga yang ni. Waktu bila di atas purple line, area sini. Area sini. Ni walaupun dah naik kan. Dia naik mungkinlah lebih awal. Saya tak nak jadi orang yang paling awal. Tapi saya nak jadi antara yang terawal. Ada beza ya, bukan jadi orang terawal. Maksudnya ini kita target. Ini macam sebelum apa-apa indikator beritahu kita dah beli kat sini. Target memang nak ke situ. Semua orang kalau boleh nak beli semua paling bawah. Tak tahu apa masalahnya. Sebab naik 3 sen, 4 sen dah jual. Trend nak naik tinggi. Beli paling bawah, belum tentu lagi kita nak simpan sampai atas. Belum tentu. Tak semua orang. Ada yang buat macam tu, boleh hold, tapi tak semua orang. Jadi saya bukan nak jadi orang paling awal, tapi saya nak jadi antara yang terawal. At least. Jadi kalau kata ni RSI, kenapa saya tak bubur dalam saya punya trend cycle ke apa, ataupun pengiraan? Sebab saya dah rasa RSI dengan purple line ni dia dah jadi duplicate benda yang sama. Okey, kalau kita tengok balik pada screener, dan inilah cerita dia. So kalau kata kita dah dapat signal yang macam ni,
dan kita tengok pada harga kat atas apa dia sedang buat. Apa dia sedang buat. Contoh macam ni. Ni hari-hari keluar. Macam mana nak buat? So trading plan dia, saya minta maaf macam mana trading plan dia, saya tak pandai lah. Tapi kalau kata nak mencari stok-stok yang sedang berada di dalam fasa, katalah kita panggil fasa melintang, boleh guna screener yang ni, yang MACD ni. Dan kita cubalah kalau konon-konon nak jadi orang terawal. Dan biasanya kita akan letak, tengoklah kalau sama-sama geng jalan kan. Macam Edu City ni kalau nak jalan dia senang je. Kalau dia jalan, Ecobest kena jalan. Bukan kena jalan, selalu jalan. Kalau Ecobest jalan, dia pun jalan. Cerita dia macam tu. Dia pair. Tapi kalau kata biasanya kalau dua-dua ni jalan, sebab dia ni under property kan, property atau construction, nanti geng-geng construction ke property akan jalan sekali. Contoh macam hari ni kan, satu besi naik, semua nak jalan. Jadi boleh buat screener yang macam ni. Sekali lagi saya buka. Macam mana nak tambah ke whatever lah, nak buat apa semua. Kalau tak suka dengan average 30 ke, boleh tukar. Outstanding share ni pun tak nak pun tak apa, boleh tukar, boleh buang. Dan masukkan dalam watchlist dan cuba buat trading plan yang dirasakan sesuai lah. Pertama sekali, carilah stop loss tu. Kalau kata tak nak dekat-dekat sangat, kalau ni nampak dia naik kan, dia turun, ni swing kan, ni swing low terdekat, katalah stop loss kita kat area sini. Dia jatuh bawah, close kat bawah, baru keluar. Bukannya kalau dia melentang-lentang macam ni, sibuk nak jual. Ini contoh je lah, contoh. Sebab kita nampak swing kat sini. So swing kalau naik, turun, dia naik kan. Jadi kita akan letak stop loss kat sini. Tapi kalau kata naik, swing, betul-betul naik sikit, lepas tu dia jatuh bawah, dia dah jadi swung lah. Dia bukan swing lagi, dia swung ke bawah. Ada banyak. Dan terutama sekali yang jenis-jenis yang pattern yang naik melintang lama ni kan. Ni kalau dalam nota saya tu, nota dalam saya punya site Google tu bonggol unta. Walaupun saya lukis macam ni, bonggol unta, tapi konsep dia sama. Naik, lepas tu melintang panjang. Dalam posting FB saya ada tunjuk yang biasanya sekejap je naik balik. Ini naik punyalah lama. Ada stok yang lama. Construction dengan property banyak buat yang macam tu. Lama gila. Dan saya rasa itu saja untuk cerita kali ni. Cuma nasihat saya pertama, saya tak pandai nak menjadikan MACD ni sebagai trading plan. Jadi saya tak guna dia sebagai trading plan, tapi saya boleh letak dalam screener untuk kadang-kadang sajalah nak tengok. Sebab apa? Sebab trading style saya tak macam tu. Jadi saya tak menghala kepada MACD. So yang kedua, tempoh masa kalau kita katalah kita beli tu dari bawah, biasanya masanya agak panjang. Jadi bila masa terlalu panjang, kata kita beli simpan, dia akan jadi satu masa ketika dia turun, last minute kita jual saja. Katalah hari ni jual, esok dia naik terus, tak ingat dunia. Jadi bila cut loss tu memanglah cut loss. Tapi sebab masa kita beli, kita dah kira dah kita punya cut loss tu berapa kan. Jadi kita akan rugi 4%, katalah 4%. So kita jual. Then kalau kata dia naik balik esok ke lusa ke, itu dah masuk dalam kategori re-entry semula. Benda yang kita cut, tiba-tiba dia bagi balik signal, itu adalah re-entry. Kita dah betul, maksudnya kita punya, dia dah potong kita punya stop loss, kita kena keluar. Lepas tu dia naik, dan kita kena, kalau boleh re-entry balik. Tapi benda-benda tu jangan buat ketika harga sebatang naik tinggi, lepas tu turun balik, lepas tu naik tinggi, turun balik. Janganlah buat benda tu kat sini. Ini payah lah. Beli kejap, lepas tu kan turun sikit cut loss, beli turun sikit cut loss. So
cut loss level tu kena letak tempat yang sepatutnya lah, yang kita letak. Satu lagi pasal tempoh masa ni, bila kita dah biasa kan, simpan lama, tak ada masalah. Tapi bila satu lagi masalah bila kita simpan lama tadi je lah, kita dah jual tiba-tiba dia naik, lepas tu tak nak re-entry. Yang kedua, kita simpan lama, dia naik sikit kita dah jual, lepas tu tak nak re-entry balik, terus cari stok lain. Sedangkan stok ni lah yang nak gerak ni atas. Okay, saya pernah cerita pasal Argitech lama dulu. Saya beli ni kat sini. Saya lama simpan ni. Tahan. Baru naik sikit dah tak tahan dah. Dah tak tahan. Turun naik sikit dah tak tahan dah. Sini, saya rasa saya jual kat sini. Saya beli kat sini, saya jual kat sini. Turun balik, saya ada buat trading plan. Okay, yang ini memang saya ada belilah, tapi saya tak simpan lama lah. Saya beli, saya jual. Naik sikit jual. Tapi dia punya trend tu naik tinggi. Ada tempoh lebih kurang sebulan, lepas tu dia naik lagi tinggi. Senang cerita, daripada sini simpan. Sebab apa? Bila terlalu lama simpan, bila dia naik sikit, nafsu nak jual tu, aku nak jual ambil modal. Lepas tu dah tak pandang dia dah. Okay, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih pada yang menonton. Assalamualaikum. Bye bye.